Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 2 bijak? Bersama saya lagi Cikgu Azri untuk sesi PDPR seterusnya. Baiklah murid-murid, untuk hari ini Khamis 29 Julai 2021, kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk tata bahasa pula. Sebelum itu, cikgu minta kamu untuk buka buku teks jilid 1, muka surat 54. Muka surat 54. Untuk sama-sama kamu ikuti sesi PDPR pada pagi ini untuk tajuk kata hubung. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan isi pengajaran pada pagi ini, elok rasanya kita kenali dahulu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan untuk hari ini. Untuk objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah murid dapat menggunakan kata hubung untuk membina satu ayat yang lengkap dengan tepat dan betul secara berhemah dan bertata susila. Untuk hari ini, fokus kita ialah menggunakan kata hubung untuk membina satu ayat yang lengkap, sama ada ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Murid perlu menggunakan satu kata hubung untuk membina ayat yang lengkap. Baiklah murid-murid, untuk kriteria kejayaan pula ialah
kriteria kejayaan pula ialah murid berupaya menggunakan kata hubung untuk membina satu ayat yang lengkap dengan tepat dan betul secara berhemah dan bertata susila. Di mana fokus kita seperti yang cikgu cakap tadi, murid perlu gunakan kata hubung untuk membina satu ayat yang lengkap. Di mana kamu pada hari ini perlu tahu fungsi kata hubung untuk membina ayat yang lengkap. Baiklah, selesai untuk objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Kita akan kenali pula kata hubung selepas ini. Apa yang dimaksudkan dengan kata hubung? Apa itu kata hubung? Kata hubung ialah kata yang berperanan murid-murid boleh lihat pada muka surat 54 pada buku teks jilid 1. Di situ terdapat info bahasa di mana dapat kamu lihat definisi kata hubung ialah kata yang berperanan menggabungkan dua binaan ayat. Kata yang berperanan menggabungkan dua binaan ayat. Di sini dapat kamu lihat kata yang berperanan menggabungkan dua binaan ayat. Antara contoh kata hubung ialah cikgu buat di sini untuk nombor 1, nombor 2, antara contoh kata hubung ialah cikgu warnakan dengan warna merah. Contohnya dan, lalu, dan lalu, agar, supaya, sambil,
semua ni kita akan kenali bagaimana fungsinya dan, lalu, agar, supaya, sambil dan kerana. Contoh kata hubung ialah dan, lalu, agar, supaya, sambil, kerana. Cikgu ulang semula. Kata hubung ialah kata yang berperanan menggabungkan dua binaan ayat. Antara contoh kata hubung ialah dan, lalu, agar, supaya, sambil, kerana. Baiklah, kita akan pergi satu persatu. Fungsi dan, lalu, agar, supaya, sambil, dan kerana. Selain daripada fungsi, cikgu juga akan berikan contoh ayat bagaimana penggabungan dua ayat yang dinyatakan. Kita pergi dahulu kepada dan. Sebelum cikgu lupa, murid-murid, apa yang cikgu tulis tadi kamu perlu tulis semula dalam buku tata bahasa, di mana definisi tadi kata hubung dan antara contoh. Dan contoh yang pertama, nombor 3 lah. Tadi kan nombor ni. Okey, apa tadi? Dan berfungsi menggabungkan dua unsur yang setara. Okey, kita lihat fungsi dan menggabungkan dua unsur yang setara. Okey, yang kata hubung yang pertama ya, dan kita buat sini. Dan contoh ayat pula. Contoh ayat. Contoh ayat. Lihat di sini contoh ayat yang pertama. Anjing dan kucing dipelihara oleh orang itu. Kita lihat di sini, ia menggabungkan dua unsur yang setara, anjing dan kucing. Kedua-duanya ialah haiwan peliharaan. Anjing dan kucing merupakan kedua-duanya haiwan peliharaan. Jadi ia merupakan dua unsur yang setara. Seterusnya, contoh yang kedua. B ya.
lihat contoh yang kedua. Sini. Mutu dan Karim pergi memancing di kolam itu. Iaitu unsur yang setara ialah Mutu dan Karim merupakan unsur manusia. Okey, cikgu minta untuk kamu salin dan fungsi dan kamu juga perlu salin contoh ayat yang ditulis di dalam buku tata bahasa nanti. Kita akan buat satu persatu. Yang pertama dan yang kedua lalu. Ni lalu. Okey. Kita terus pada lalu. Jadi nombor 4 lalu. Apa fungsi lalu? Menggabungkan dua perbuatan. Okey, fungsi lalu menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Untuk contoh ayat lalu pula, kita dapat lihat, kita akan buat sama-sama ya. Kamu perlu lihat apa contoh bagi ayat lalu. Setiap kata hubung, cikgu akan beri dua contoh ayat. Ayat yang pertama, baiklah murid-murid, ayat yang pertama untuk kata hubung lalu. Minah masuk ke bilik lalu berbaring di atas tilam yang empuk itu. Apa yang dapat kita lihat di sini, perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Minah masuk ke bilik lalu berbaring di atas tilam yang empuk itu. Kita lihat untuk ayat yang kedua.
Kita lihat pada ayat yang kedua, anjing yang garang menerkam ke arah pemuda itu lalu menggigit kakinya. Kita lihat di sini perbuatan yang pertama menerkam, dan perbuatan yang kedua ialah menggigit kaki pemuda itu. Seterusnya kita pergi kepada kata hubung yang ketiga, iaitu agar, supaya. Agar supaya ini mempunyai fungsi yang sama. Kita lihat fungsi dia, agar dan supaya. Menerangkan fungsi agar dan supaya ialah menerangkan maksud ataupun tujuan. Baiklah, kita akan lihat kepada contoh ayat bagi agar dan supaya. Contoh ayat yang pertama, ayat yang pertama, ibu menyuruh adik menggosok gigi setiap hari supaya gigi tidak rosak. Dan contoh yang kedua, baiklah murid-murid, untuk contoh yang kedua bagi agar dan supaya ialah Kadir sanggup makan ubat yang pahit itu agar dia cepat sembuh. Seterusnya kita pergi yang keempat, iaitu sambil. Kita lihat dahulu apa fungsi bagi kata hubung sambil. Ini yang keenam tadi kita dah terus. Nanti kamu buat dalam buku penulisan mengikut
nombor yang betul. Di mana yang pertama definisi, yang kedua contoh kata hubung, yang ketiga dan, yang keempat lalu, kelima agar dan supaya, dan seterusnya yang keenam ialah sambil. Sambil fungsinya ialah menunjukkan perbuatan lain dilakukan di samping perbuatan utama. Baiklah murid-murid, untuk seterusnya bagi kata hubung sambil, kita baca dahulu. Fungsinya ialah menunjukkan perbuatan lain yang dilakukan. Cikgu tinggal yang sambil berfungsi menunjukkan perbuatan lain yang dilakukan di samping perbuatan utama. Baiklah, kita akan lihat contoh yang pertama. Baiklah murid-murid, untuk contoh yang pertama ialah Sally menyanyi sambil menari. Dan yang ayat yang kedua, Kamala berlari sambil menjinjing beg plastik. Baiklah, seterusnya yang terakhir ialah kerana. Ini
Ini yang terakhir dia murid-murid, kerana. Apa fungsi kerana? Menunjukkan alasan ataupun sebab. Menunjukkan alasan ataupun sebab. Untuk contoh ayat yang pertama ialah baiklah, untuk yang pertama, Aiman dimarahi ibu kerana telah memecahkan pasu di halaman rumah. Ayat yang kedua ialah baiklah murid-murid, ayat yang kedua, Fauzi tidak dapat mengikuti rombongan itu kerana dia demam. Baiklah, selesai kelima-lima kata hubung di mana cikgu telah berikan fungsi kata hubung tersebut dan dua contoh ayat bagi setiap kata hubung. Untuk tugasan yang pertama, kamu perlu menulis setiap kata hubung yang telah diberikan beserta dengan dua ayat dalam buku penulisan. Maafkan cikgu, dalam buku tata bahasa. Untuk tugasan yang kedua, cikgu minta kamu buka muka surat 64 buku aktiviti, di mana kamu perlu penuhkan ruangan yang kosong berdasarkan kepada kata hubung yang terdapat di atas tu. Yang pertama, dan, supaya, lalu, sambil, kerana. Penuhkan ni. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan yang diberi. Cikgu ulang sekali lagi. Tugasan yang pertama, kamu perlu menyalin apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Yang pertama, definisi. Cikgu tuliskan di sini. Cikgu tuliskan semula. Pertama tadi, definisi. Lepas tu nombor 2, contoh kata hubung. Yang ketiga, dan. Yang keempat, lalu. Kelima, agar dan supaya. Yang keenam, sambil. Dan yang ketujuh, kerana. Cikgu perlu kamu buat dalam buku tata bahasa. Itu sahaja untuk hari ini, bahagi tata bahasa kata hubung. Dan seperti biasa, cikgu minta ibu bapa atau penjaga menghantar sekeping gambar apabila kamu telah selesai buat
tugasan untuk hari ini bagi direkod dalam pentadsiran bilik darjah PBD. Itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat mengikuti sesi PDPR kita pada pagi ini untuk hari Khamis 29 Julai 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.